Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati waddin, amma ba'd. Berusaha seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah yang saya muliakan, tuan-tuan imam, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertamanya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang baik pada malam ini kita dapat bersama juga dalam siri kuliah bulanan kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Kita berada ataupun kita sedang membicarakan tentang surah Al-Mu'minun, dan lebih tepat lagi kita telah pun baru lalu berbincang dan tadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim melalui kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam di dalam surah Al-Mu'minun ini. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi Allah Nuh alaihi salam ke atas kaumnya dengan arahan dan perintah agar Nabi Nuh alaihi salam membawa agenda perubahan, agar berusaha siang dan malam untuk mengajak manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima kerasulan dan kenabian baginda Nabi Nuh alaihi salam siang dan malam dalam tempoh yang begitu lama, 950 tahun. Akhirnya setelah mana umat baginda Nuh menunjukkan keras kepalanya, menunjukkan penolakan yang begitu dahsyat. Penolakan ini diwarisi dari satu generasi ke satu generasi, menolak Nabi Allah Nuh dan segala yang dibawa oleh baginda Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya yang mengikut Nabi Nuh sebilangan kecil di kalangan masyarakat yang ada pada ketika itu, umat yang ada yang dilahirkan menjadi sasaran dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala perintahkan agar Nuh siapkan kapal, maka berlakulah apa yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala besar yang menimpa kaum mereka, kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, sehinggalah tenggelam, musnah, termasuklah ahli keluarga baginda Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang selamat hanyalah beberapa orang sahaja yang mengikuti ajakan dan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Allah Ta'ala musnahkan secara keseluruhan umat Nabi Nuh yang kafir, yang menolak ajakan dan dakwah Nabi Nuh alaihi salam ini, maka Allah Ta'ala datangkan kaum yang lain. Tuhan berfirman di dalam ayat yang seterusnya yang kita akan baca,
yang kita akan tadabbur malam ni. Allah berfirman ayat yang ke-31, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Setelah Nabi Nuh, setelah umat Nabi Nuh yang menolak Nabi Nuh alaihi salam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa bah besar atau tsunami besar, Tuhan sebut, kemudian kami jadi pula daripada kemudian mereka itu, iaitu kaum Nuh, beberapa kurun yang lain, iaitu kaum Ad, kaum Saleh. Habis kaum Nuh, Allah datangkan lagi manusia yang menjadi sasaran baru kepada Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, Nabi baru, iaitu Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Nuh telah selesai fatrah ataupun tempoh yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda untuk membawa ajaran baru ataupun membuat agenda perubahan. Tempohnya dah selesai, Allah Ta'ala datangkan beberapa kurun kaum yang lain pula, iaitu kaum Ad, kaum kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Bila Allah Ta'ala cipta orang baru, kaum baru, fa'arsalna fihim rasulan minhum, kata Tuhan, maka kami suruh pada mereka itu akan rasul daripada mereka itu saleh. Lahir kaum baru, umat yang baru, beberapa kurun setelah daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah pilih dari kalangan mereka itu seorang rasul yang dilantik dan ditabat menjadi reformer, menjadi orang yang akan melakukan tanggungjawab meneruskan agenda dakwah Nabi sebelum dia, iaitu Nabi Allah Saleh alaihi salam. Maka Nabi Allah Saleh pun berkata, setelah dilantik menjadi rasul, ditugaskan dan diberi amanah untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Saleh dalam firman Allah Taala, "Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Fa arsalna fihim rasulan minhum ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Maka kata Nabi Allah Saleh alaihi salam di permulaan dakwahnya setelah ditabat, dilantik menjadi rasul utusan Allah, kata Nabi Saleh bahawa sembah oleh kamu akan Allah, esanya tiada bagi kamu Tuhan yang lainnya. Ini adalah agenda yang pertama yang dilakukan, yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam, dan sebelum itu Nabi Nuh. Agenda ini berterusan, iaitu mengajak manusia mempertuhankan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selainnya. Kalau kita lihat sejarah Rasul-Rasul, Nabi Nuh yang pertama, disusuli Nabi Saleh, kemudian nabi-nabi yang lain, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka yang pertama sekali adalah mengajak manusia kepada mempertuhankan Allah. Ini disebut kepercayaan. Ini disebut akidah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, perkara pokok yang perlu kita pastikan selesai adalah perkara akidah. Perkara akidah ini sebenarnya perkara yang tak susah dan tak boleh disusahkan. Kalau kita kata akidah ni susah, sedangkan matlamat kepada pembelajaran akidah ini adalah untuk mengesahkan Allah, mempertuhankan Allah, meyakini Allah itu ada.
dan meyakini dan mempercayai apa yang diturunkan oleh Allah, yang datang daripada Allah, termasuklah kitab, rasul, qada dan qadar. Maka perkara ini perkara mudah, kerana perkara ini menjadi asas keperluan dan kepentingan kepada setiap orang Islam. Bila mana kita membawa dalam pembawaan pengajaran dan pembelajaran kita, khususnya dalam bab akidah ini, pembawaan yang sukar, malahan kita menyukarkan, malahan kita mendoktrin orang-orang Islam bahawa akidah ini perkara yang susah, perkara yang begitu yang rumit dan sebagainya. Maka mana mungkin tak sesuai menurut Syekh Mahmud Shaltut, Imam Al-Akbar, Syekhul Azhar yang dahulunya, yang menjadi rujukan besar para ulama terkini dulu kini. Beliau menyebutkan hal-hal akidah ini sepatutnya hal-hal yang mudah, hal-hal yang, sebab ianya merupakan keperluan dan kepentingan asas. Macam makan minum, itu kepentingan asas. Kalau makan minum susah, habis kita. Sebab itulah kita marah, harga barang naik, kita marah, macam-macam kita marah sebab terganggu perut. Hal-hal ehwal makanan, keperluan asas kita terganggu, kita marah. Kan? Keperluan asas kita. Sepatutnya keperluan asas ni benda yang mudah dicapai, benda yang mudah diperolehi, benda yang mudah difahami. Syekh Mahmud Shaltut menyebutkan hal tersebut, yang kata persoalan akidah yang matlamat pembelajaran dan pengetahuan kita adalah untuk mengenal Allah, terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang layak disembah, adalah soal yang tak boleh dirumitkan. Kan? Ialah terkadang isu-isu yang berlaku pada zaman ulama, pada masa ulama-ulama silam, terpengaruh dengan isu-isu falsafah. Sebagai contoh, mereka terpaksa berhadapan dengan ahli falsafah yang duk kelentong orang Islam pada masa itu, yang duk putar alam, dia guna teori tak apa-apa, sampailah Allah Ta'ala tak ada, bumi tak ada Tuhan, langit tak ada Tuhan. Jadi ulama kita pun tulis dalam buku-buku akidah mereka jawapan berbentuk falsafah, menggunakan acuan falsafah untuk jawab ahli falsafah, menyebabkan tulisan para ulama ketika itu dalam soal akidah menjadi sukar difahami oleh kita pada hari ini. Maka sebenarnya kita bukan tak boleh baca, yang perlu kita baca dan pelajari adalah tulisan akidah yang mudah dan boleh menyampaikan kita kepada matlamat pembelajaran akidah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita susahkan, maka kita, orang pun lari daripada mengaji akidah. Bila mengaji akidah aja orang pening kepala, kan? Mengaji akidah aja orang pening kepala. Tuan-tuan sekalian, itu. Jadi itulah perkara pertama yang dibawa oleh semua para nabi. Soal akidah, mengajak manusia terima Allah Ta'ala, Tuhan yang satu, yang esa, yang tidak ada lain daripada dia. Boleh tengok ayat Quran sebut selepas lagi nabi-nabi yang lain. Allah Ta'ala akan cerita dalam Quran macam mana dakwah mereka. Mula-mula ani'abudullah, sembah Allah, terima Allah sebagai Tuhan. Malakum min ilahin ghairuh, kamu tak ada Tuhan dalam hidup kamu melainkan dia, Allah. Yang ni yang nak dipastikan. Kan? Afala tattaqun, kata Nabi Allah Salih alaihi salam, maka tiadakah kamu takut siksanya, maka kamu beriman. Nampak? Percaya Allah Ta'ala dikaitkan dengan hal ihwal hari akhirat, iaitu jika kamu tolak Allah Ta'ala, kamu akan ditimpa musibah, siksa pada hari kemudian. Siksa Allah Ta'ala itu ada. Kan? Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya
ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Bila didengar dakwah Nabi Allah Salih alaihi salam oleh orang-orang besar dari kalangan kaumnya, kaum 'Ad, apa mereka respon? Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru, dan telah berkata oleh orang-orang yang besar-besar, orang-orang kenamaan, orang-orang besar dari kalangan kaumnya, kaum Saleh alaihi salam, yang kafir mereka itu dan dusta mereka itu dengan bertemu akhirat, dan kami nikmat mereka itu pada hidup dunia. Ma hadza illa basharun mithlukum, tiada ini Saleh melainkan manusia seumpama kamu jua. Ia makan daripada barang yang kamu makan daripadanya, dan ia minum daripada barang yang kamu minum daripadanya. Allah Ta'ala kata, pembesar-pembesar, orang-orang besar dari kalangan kaum Saleh, yang mana mereka ni dahlah tidak beriman, tak percaya dengan hari akhirat, kafir, tak beriman dengan Allah Ta'ala, dan tidak mempercayai pertemuan hari akhirat, maknanya kebangkitan hari akhirat. Dan mereka itu Allah Ta'ala anugerahkan, Allah Ta'ala kurniakan keselesaan hidup di dunia. Allah bagi dunia dekat mereka. Mereka kafir, tak percaya Allah Ta'ala, kemudian tak percaya adanya hari akhirat. Allah bagi kehidupan dunia dekat mereka. Ni pembesar-pembesar ni, apa mereka jawab bila mana Nabi Allah Saleh mengaku ataupun menabalkan dirinya sebagai Rasul utusan Allah, lalu mengajak mereka kepada dakwah yang kita ceritakan tadi. Mereka kata, Saleh ni, oh, Saleh ni bukan orang lain pun, orang kampung kita aja yang kita duk percaya sangat dekat dia. Sebab apa? Dia orang kampung kita, dulu main dengan kita kan, dulu duduk bergebang dengan kita sekali kan. Tiba-tiba dia duk mengaku pula dia jadi utusan Allah Ta'ala. Dia makan apa yang kita makan, dia minum apa yang kita minum, sama kan. Tiba-tiba nak terpaling baik, kan. Tiba-tiba nak mengaku dia terpaling, apa kata sekarang terpaling kan, duk terpaling bagus, duk tunjuk dia terpaling bagus, dia duk tunjuk dia terpaling insan pilihan Tuhan, kan, duk terpaling ni kan. Padahal dia duduk dengan kita, orang kampung kita, main sekali dulu, makan apa yang kita makan. Poklah orang lain ke, main daripada planet langit ke, Allah Ta'ala hantar jadi Rasul, malaikat kata hantar jadi Rasul, okey lah juga, boleh lah kita terima. Yang ni orang sebelah rumah kita, orang kampung kita, tiba-tiba dia mengaku jadi Rasul, kan. Lepas tu buat terpaling pula, ajak kita menyembah Tuhan lah, apalah kan. Itu jawapan pembesar-pembesar dari kalangan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Apa kata mereka lagi? Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal la khasirun. Demi Allah, jika kamu taat ikut manusia seumpama kamu ini, iaitu Saleh, bahawa kamu ketika itu sungguh rugi sekalian. Pembesar ni kata apa dekat seluruh rakyat jelata dia. Setelah mana dia kata Saleh ni orang daripada kita, bukan orang lain, orang daripada kita, mengaku jadi Rasul. Kalau kamu taat, patuh ajakan dia, seruan dia, kalau kamu patuh seruan dia, ajakan dia, sedangkan dia tu manusia macam kita, orang kampung kita, main dengan kita, makan apa yang kita makan, minum apa yang kita minum, maka kamu adalah makhluk paling rugi sekali. Pembesar dia kata, pembesar dia
menggunakan pengaruh yang ada, kuasa yang ada, lalu menyampaikan satu kempen yang besar-besaran penolakan ke atas Saleh alaihi salam. Kempen ni orang daripada kita, orang kampung kita berlagak jadi orang terlebih baik, manusia macam kita. Dia mengaku jadi rasul, dia bawa ajaran ni. Kalau kita taat dia tu orang macam kita, selevel dengan kita, rugi untuk taat dia. Nampak ni, kempen-kempen ni dibawa dalam masyarakat ketika itu agar Saleh ditolak oleh kaum dia. Kata mereka lagi, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Adakah janji ia akan kamu bahawa kamu apabila mati dan jadi kamu itu tanah dan tulang, bahawa kamu dikeluar daripada kubur dengan hidup pula? Adakah dia berjanji dengan kamu ni, Saleh ni, kata pembesar-pembesar tadi kan, adakah dia janji dengan kamu besok ni lepas kamu mati kan, lepas kamu dimamah oleh tanah kan, hancur segala tulang belulang kan, kamu akan dibangkit semula hidup seperti ini? Dia ada janji ke dalam manifesto dia, besok kalau kamu mati, kamu akan dibangunkan semula dalam keadaan macam ni. Maknanya dalam keadaan senang lenang macam ni. Kalau dia tak janji, buat apa terima dia? Buat apa terima dia? Pembesar-pembesar kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam yang kafir tadi, yang tidak menerima hari kebangkitan tadi kan. Dia kata, adakah janji Nabi Saleh akan kamu, akan seluruh kamu semua wahai rakyat-rakyat, bahawa kamu apabila mati dan kamu jadi tanah dan tulang, bahawa kamu dikeluarkan daripada kubur dengan hidup pula. Lalu kata mereka lagi, pembesar-pembesar Nabi, pembesar-pembesar kaum Saleh ini, hayhata hayhata lima tu'adun, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata mereka lagi, jauh-jauh bagi barang yang dijanji keluar daripada kubur itu. Kalau dia kata kamu nak dibangkitkan semula nanti, pergi jauh. Jangan percaya dengan dakwah dan percakapan dia. Hayhata hayhata, jauh sekali untuk kamu percaya apa yang dijanjikan, apa yang disebutkan dekat kamu, bahawa adanya hari kebangkitan, hidup semula, akan dibalas pada hari kemudian. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tiada ini hidup melainkan hidup dunia saja. Kita mati dan kita hidup dengan hidup anak cucu kita. Adapun kita, wa ma nahnu bimab'usin, dan tiada kita dengan dibangkit sekalian. Dalam hidup kita ni tang ni je. Hidup kita ni di dunia ni sahaja. Kita makan, kita minum, kita tidaklah dihidupkan melainkan di sini sahaja, di dunia sahaja. Lepas kita mati itu, tak ada lah kehidupan selepas itu. Jangan percaya apa yang Nabi Saleh, apa yang Saleh menyatakan, janjikan janji buruk kepada kamu, besok di akhirat kamu akan diseksa kalau tak sembah Allah, kalau tak jadikan Allah sebagai Tuhan yang esa. Nampak? Wa ma nahnu bimab'usin, kita tak akan dibangkitkan. Mati sini habis dunia kita. Maknanya tidak percaya adanya hari akan datang. Ialah bila dia hancur tubuh badan di mamah bumi, mana mungkin hidup semula. Itu pemikiran yang ada pada masa itu lah, yang ada pada masa itu. Sebenarnya sepatutnya kemajuan sains yang ada pada hari ini,
membolehkan dengan mudah orang-orang bukan Islam untuk percaya agama ini. Sebab agama ini agama yang saintifik sifatnya, yang terapeutik seperti yang disebut oleh sebahagian orang. Agama kita ni agama yang tepat, betul dengan realiti, dengan hakik, dengan semasa. Agama ni bukan agama fantasi, cerita khayalan. Hatta hari kebangkitan pun, yang telah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sebutkan kepada kita bahawa kita akan hidup semula, ada dia punya asas-asasnya, kan? Ini dia punya sam'iyat, perkara sam'iyat. Sebab itulah perkara ghaibiyat ini, orang-orang bukan Islam dia sukar sikit, dia lambat ataupun susah nak terima soal pahala, benda-benda ghaib, soal pahala, soal dosa, soal seksa kubur, nikmat kubur, benda ghaib yang belum pernah dirasai oleh orang-orang yang hidup. Kalaupun yang dah mati, mereka rasa tak sampai cerita tu dekat orang hidup. Kalau sampai, orang hidup lari. Kalau orang mati, kena siksa, kena nikmat, dapat nikmat ke, dapat siksa dalam kubur, dia bangun daripada kubur, dia cerita kat orang hidup lari. Kan? Kerana ni berlaku, kan? Jadi benda ni tak sampai ke akal mereka. Tak sampai. Kalau dia berfikir sikit, kan? Manusia ni, kita ni, hatta mereka orang kafir ni, macam mana boleh hidup? Daripada tak ada. Daripada tak ada boleh hidup. Daripada setitis air mani boleh jadi manusia, kan? Takkanlah setelah dimatikan Allah Ta'ala, daripada sisa-sisa tulang, dipanggil tulang ajbuz zanab, tulang apa? Tulang rusuk belakang kot, kan? Yang masih tersisa boleh dibentuk semula manusia. Itu saya sebut tadi, kemajuan sains sepatutnya boleh memudahkan mereka atau kita untuk menerangkan, dan mereka mudah untuk terima. Sebab dari setitis air mani, daripada tak ada kita ni boleh jadi hidup, kan? Boleh jadi hidup. Untuk menjadikan semula kita ni akan datang ni selepas kematian, setelah kita dah ada, itu lebih mudah ke atas Allah Ta'ala. Sepatutnya lah, fikiran kita lah, logik kita, itu lebih mudah daripada nak cipta baru daripada tak ada. Daripada air mani tu kita tak ada apa, air mani je. Kita dah hidup dah ni, akan datang mati, nak bangkit semula, itu lebih mudah Allah Ta'ala buat. Kan? Sepatutnya begitulah. Jadi benda-benda yang bersifat ghaibiyat ni mereka suka percaya. Tapi ialah, kalau kita renung-renung, kan, benda-benda tak nampak dengan mata kasar ni sebenarnya ada di keliling hidup kita, kan? Tapi benda tu tak nampak tu je, tapi dia boleh percaya pula ada. Boleh percaya ada, kan? Tak nampak percaya ada. Hantu percaya ada, benda tak nampak, makhluk halus, kan? Tapi percaya ada hantu, kan? Ada makhluk setan, kan? Percaya. Yang kita duduk tengok ni, kan, lampu ni, kan, ada arus elektrik, kan, bukan nampak dengan mata kasar pun, tak nampak, tapi dia percaya ada. Lemak dalam susu, dia tak nampak lemak tu, tapi dia percaya ada. Jadi benda-benda ni dia orang boleh percaya, kan? Boleh percaya. Tapi kalau hal-hal ghaib yang lain, Allah Ta'ala tu ada ke tak ada, daripada confuse, kan? Azab kubur, nikmat kubur, kan, daripada blank, kan? Tak boleh percaya. Baik tuan-tuan sekalian, begitu. Kemudian kata mereka lagi, in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Tiadalah ini rasul, kata pembesar kaum Saleh, tak adalah, tiadalah ini rasul melainkan lelaki yang berbuat-buat atas Allah dusta, dan tiada kami baginya dengan beriman sekalian dengan bangkit kemudian daripada mati itu.
Kami tak percaya makhluk soleh ni yang mengaku sebagai rasul ni, dia berbohong atas nama agama dia. Berbohong, menunggang agama. Sekarang punya bahasa lah, kan? Berbohong atas nama agama yang kata hari kebangkitan besok ada. Kami tak percaya. Wa ma nahnu bimu'minin, wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kami ni yang kata mari daripada mulut soleh tu tak percaya, sebab dia menunggang agama, mengatakan ada hari kebangkitan. Ada hari kebangkitan semula. Zaman dulu pun ada dah jenis tu, kan? Kemudian Allah berfirman, qala rabbinsurni bima kadzabun. Setelah Nabi Saleh dikecam, dakwahnya dikecam, dakwahnya ditolak dengan hujah-hujah yang tidak kukuh, kan? Dengan begitu keras sekali penolakan dia, maka Saleh pun mengadu kepada Tuhan. Qala rabbinsurni, kata ia Rasul iaitu Saleh, hei Tuhanku, tolong akan daku dengan barang yang dusta mereka itu akan daku. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Firman Allah, daripada sedikit masa lagi jadi mereka itu sekalian menyesal atas kufur mereka itu dan dusta mereka itu. Fa akhadhatuhum as-sayhah bil haqq faja'alnahum ghutha'an fabu'dan lil qaumiz zalimin. Maka ambil akan mereka itu oleh jerkah azab dan binasa itu dengan sebenar. Maka kami jadi akan mereka itu kering seperti rumput kering atau ikan kering, mati sekalian. Fabu'dan lil qaumiz zalimin, maka jauh mereka daripada rahmat, jauh daripada rahmat bagi kaum yang zalim dengan dusta Rasul itu. Rasul alaihi salam, Nabi Allah Saleh pun mengadu kepada Tuhan, ya Allah, tolonglah aku, macam manalah aku nak tolak pendustaan mereka ini, macam manalah aku nak hadap pendustaan yang begitu besar, kecaman, penolakan yang sangat besar yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum di kalangan kami ini. Dia mengadu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, sabar saya, tak lama dah, sikit masa lagi mereka akan menyesal. Tuhan kata apa? Qala amma qalil, tunggu saja. Kan? Sabar sekejap, sikit masa lagi mereka akan pasti menyesal. Kemudian Allah Ta'ala ambil mereka itu dengan cara menurunkan azab dan binasa. Kan? Mereka jadi makhluk yang kering seperti rumput mati. Jadi ikan kering yang dijemur dengan panas, kan? Ini ikan kering, tapi ikan kering tak boleh makan. Ikan kering boleh makan, boleh kira, kan? Jadi seperti ikan tamban kering yang mati semua, kan? Yang ni Allah Ta'ala nak sebut, kata setelah proses dakwah itu berlaku, penolakan berlaku, segala medium digunakan oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam mengajak kaum dia kepada Islam, kepada Allah Ta'ala, ditolak. Akhirnya Nabi Allah Saleh angkat tangan merayu kepada Tuhan. Allah Ta'ala turunkan azab menyeluruh kepada kaum Nabi Saleh yang mendustai Nabi Saleh. Kita sebut selain daripada Nabi Muhammad, nabi-nabi lain selain daripada Nabi Muhammad, umat mereka disapu bersih oleh Allah Ta'ala. Tak tinggal seorang pun di kalangan orang yang tolak agama. Adapun umat Nabi Muhammad, orang kafir di dalam umat ini, orang kafir dalam umat Nabi kita, tak dapat ataupun tak diturunkan Allah Ta'ala bala besar yang menghapuskan keseluruhan mereka tanpa tinggal walaupun seorang. Sampai hari ini orang kafir itu ada. Daripada mula-mula Nabi Muhammad
Sampailah sekarang ni Nabi Muhammad dah tak ada kan, orang kafir hidup lagi, ada lagi, lahir lagi orang kafir. Tuhan tak menurunkan azab menyeluruh. Inilah pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah yang diturunkan Allah sebagai rahmat buat sekalian alam. Antara alam yang menjadi rahmat, yang terkena rahmat Allah Ta'ala disebabkan terutusnya Muhammad adalah alam al-kafirin dan alam al-munafiqin. Alam orang-orang kafir, maksudnya golongan orang kafir dan golongan orang munafiqin, mereka tak kena azab menyeluruh, tak seperti Nabi-Nabi dulu. Inilah rahmat buat orang kafir. Rahmat Allah di sebalik terutusnya Rasulullah kepada mereka, kepada kita, orang kafir tak kena azab menyeluruh. Azab menyeluruh tak kena. Orang munafikin apatah lagi diselamatkan. Kalau tengok cerita orang munafikin zaman Nabi, munafikin zaman Nabi kita Muhammad, munafikin disebut munafik akidah. Mereka ni semayang belakang Nabi, tetapi di belakangnya ataupun di sebalik tabir mereka merencanakan penolakan total, besar, penolakan yang dahsyat dakwah Rasulullah SAW. Nabi kata A, mereka kata B. Nabi kata A, mereka kata B. Semayang belakang Nabi. Munafik zaman tu lebih dahsyat daripada munafik di kalangan orang Islam yang ada pada hari ini. Hari ini ni kebanyakan munafik yang ada adalah munafik amali disebut. Dari sudut amalan saja munafik. Silap kita pun termasuk di kalangan munafik amali itu. Baca balik tanda-tanda munafik. Ingat, ada munafik akidah, ada munafik amalan. Munafik amalan ni tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Adapun munafik akidah yang ada zaman Nabi pada ketika itu, nama Nabi Muhammad, mereka tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sejarah kematian Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan bahawa dia tak diterima lah. Dia ni orang munafik, kepala bapa munafik lagi. Kan? Ketika dia mati, tuan-tuan sekalian, ketika dia mati, last saya cerita tu. Ayat dah habis, tafsir dah habis. Ketika dia mati, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia nama Abdullah. Anak dia ni sahabat Nabi, orang yang sayang dekat Nabi. Nabi pun sayang dekat dia. Ni anak kepala munafik ni. Bila Abdullah bin Ubay mati, anak dia minta dua permintaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak minta dua benda kepadamu. Ayah sudah mati satu. Begitu ayah dia dah mati, nak minta dua benda. Yang pertama, nak minta pakaian kamu, wahai Rasulullah, untuk dijadikan kain kafan bapa aku. Bapa dia siapa? Kepala munafik. Yang kedua, wahai Rasulullah, aku nak minta kamu imamkan jenazah bapa aku. Bapa dia siapa? Kepala munafik. Maka Nabi pun siap-siap nak jadi imam, nak sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi terima. Nabi nak terima permintaan anak Abdullah ni, sebab anak Abdullah ni orang yang berjasa dengan Nabi, orang yang sayang dengan Nabi, orang yang beriman dengan Nabi. Dan Nabi ni sifatnya, dan sifat Nabi ni, kalau orang beri dekat dia, dia akan balas pemberian itu lebih hebat daripada orang tu bagi. Abdullah bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Ubay ni, dah berkorban diri dia, segala benda dia bagi dekat Nabi untuk dakwah Rasulullah. Rasulullah balas dengan lebih baik lah. Itu perangai Nabi, itu sifat Nabi. Bila dia minta dua benda ni, Nabi cuba buatlah. Elok Nabi nak jadi imam sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, Sayyidina Umar tarik baju Nabi dari belakang. Sayyidina Umar tarik baju Nabi. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, Allah tak bagi sembahyang dekat jenazah munafik ni. Apa kata Sayyidina Umar? Allah tak bagi, wahai Rasulullah, sembahyang dekat munafik ni. Nabi pun jawab apa yang disebut oleh Sayyidina Umar. Nabi kata,
Allah bagi pilihan dekat aku. Allah bagi pilihan dalam ayat surah At-Taubah 80. Boleh cek balik. Ayat surah At-Taubah 80. Kan? Ayat tu turun kepada Nabi Muhammad SAW, bagi pilihan dekat Nabi. Allah Ta'ala kata, sama ada kamu meminta ampun untuk dia ataupun tidak meminta ampun untuk dia tu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap dia tidak mendapat keampunan walaupun 70 kali kamu minta ampun. Maka Rasulullah kata apa? Aku nak minta ampun dekat dia lebih daripada 70 supaya dia diampunkan. Jawapan Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, Allah bagi pilihan dekat aku. Sebab Allah Ta'ala kata, sama ada kamu minta ampun untuk dia dalam sembahyang jenazah tu kan kita minta ampun kan? Sama ada kamu minta ampun untuk dia atau kamu tak minta ampun untuk dia, dia tak akan diampunkan walaupun 70 kali kamu minta ampun. Rasulullah kata dekat Sayyidina Umar, aku nak minta ampun untuk dia lebih daripada 70 kali supaya Allah Ta'ala terima. Pasal 70, saya kata walaupun 70 kali tak akan terima. Maknanya aku nak minta ampun untuk dia lebih daripada 70 kali. Sebab maka Nabi sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tuan-tuan sekalian, lepas daripada peristiwa ni turun ayat dalam surah yang sama, At-Taubah, ayat 83 kalau tak silap ataupun 84. Boleh semak balik. Allah Ta'ala turunkan satu ayat yang melarang tidak boleh lagi sembahyang jenazah orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay. Cukuplah sekali tu. Ayat tu pemenang larang orang larang Nabi SAW, la tusalli ala ahadin minhum. Allah Ta'ala kata jangan sekali-kali kamu sembahyang kepada seorang pun di kalangan orang-orang munafik akidah yang pada masa itu ada. Tak boleh sembahyanglah. Maknanya ayat ini menyokong pandangan Sayyidina Umar. Menyokong pandangan Sayyidina Umar. Ini saya nak sebut rahmat Nabi kepada orang kafir dan juga orang munafik. Sampai tahap tu munafik akidah ni, Abdullah bin Ubay ni sakan tolak Nabi ni, kan? Tuan-tuan sekalian, selepas peristiwa ni berlaku, gerakan munafikin pada mereka pada ketika itu semakin hari semakin memuncul. Ahli-ahli mereka sokong Nabi Muhammad, ikut sahabat seorang-seorang keluar daripada geng-geng munafik ni, percaya terima Nabi sebulatnya, sebersih-bersihnya. Akhirnya pergerakan munafikin pada ketika itu hampir malak dan lumpuh. Setelah mana? Setelah Nabi buat dua benda ni, iaitu sembahyang jenazah dekat Abdullah bin Ubay, dan yang kedua Nabi bagi pakaian dia untuk dikafankan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita lihat dari sudut yang lain, hikmah dia, inilah hikmah dia. Hikmah dia, Nabi tunjukkan kepada orang-orang munafikin yang masih ada pada ketika itu bahawa ni dia Islam, ni dia Muhammad. Bukan jenis pendengki, bukan jenis penendang. Dia tolong bagi pakaian dia lagi, sembahyangkan ketua kita. Dia yang benar, dia yang betul. Pakak beralih sokong dia, pakak beralih terima Muhammad seikhlasnya. Subhanallah. Itu cerita agama Islam ataupun umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak hancurkan keseluruhan. Allah Ta'ala tak musnahkan orang kafir secara total. Tetap ada sampai bila-bila menjadi sasaran dakwah kita, insyaAllah. Saya minta maaf keterlanjuran waktu. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin huwal ghafurur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.